Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tamanya mari sama-sama kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin inayah Allah Subhanahu wa taala maka pada malam ini kita akan bersama-sama dalam satu lagi program yang dipanggil program Sembang Legend bersama saya Ustaz Zul Hamad yang akan bicara santai bersama dengan tamu-tamu jemputan saya. Dan pada malam ini sebagaimana yang saya war-warkan dah 2-3 hari dah, saya dah bagi tahu dah, iaitu kita akan bersama dengan artis legend kita iaitu Datuk Hatan. Sebelum itu minta para viewer, sahabat-sahabat saya yang ada dalam ni, pelbagai kategori, ada Melayu, ada Cina, India, ada juga kakitan kerajaan, ada juga swasta, ada juga yang umurnya puluhan tahun, ada juga yang sudah sampai 50 tahun ke atas, belasan tahun pun ada. Jadi minta tolong tuan-tuan perempuan, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak untuk share terlebih dahulu kerana pada malam ini kita akan bersama-sama dengan artis legend kita iaitu Datuk Hatan. Kita akan berborak-borak santai dengan Datuk Hatan dan jika tuan-tuan dan puan-puan ada soalan boleh tanya dalam ruangan komen dan saya akan bacakan dan insyaAllah akan dijawab oleh Datuk Hatan lah. Kalau dia nak jawab. Kalau tak jawab, saya tak boleh buat apa lah kan. Okay. Baik, tuan-tuan dan puan, tolong share terlebih dahulu. Share terlebih dahulu. Dalam seminit lagi kita akan bersama dengan Datuk Hatan. Dan kebetulan kita pada hari Ahad baru ni, 17 Ramadan, kita sambut Nuzul Al-Quran. Dan mudah-mudahan dengan sambutnya Nuzul Al-Quran, kita bertuah kerana negara Malaysia kita ini, sambut Nuzul Al-Quran. Tapi ada negara-negara lain yang buat tak peduli je. Nuzul Al-Quran ke apa ke, jadi dia buat tak peduli. Bila buat tak peduli, maknanya jarang orang ingat tentang Al-Quran. Jadi tujuan kita sambut Nuzul Al-Quran itu ialah untuk mengingatkan diri kita tentang Al-Quran. Kalau dulu tak baca Al-Quran, sekarang dah boleh baca Al-Quran. Kalau sekarang sudah baca, boleh perbanyakkan lagi bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan bila 30 Ramadan nanti, kita dah khatam Al-Quran. Dan kita kena ingat bahawa ayat yang pertama yang diturunkan oleh Sayyidina Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah apa dia? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Boleh semak, itu ayat yang pertama yang diturunkan kepada Nabi kita semasa Nabi berada di Gua Hira. Itu bukan Gua Nur atau Gua Sur. Tuan-tuan puan jangan tersilap. Gua Hira sewaktu Nabi bersuluk di Gua Hira berkenaan. Baik, saya nak mempersilakan tetamu jemputan saya, Datuk Hatan. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam, Ustaz. Apa khabar? Baik, sehat adanya. Adanya, itu dah berjanggut dah tu. Ini janggut PKP ke apa? Memang saya memang niat nak simpan. Alhamdulillah, itu sunnah tu Sunnah kita apa nama ni, menyimpan janggut dan memendekkan misai. Okey, Datuk memang daripada dulu sampai sekarang nampak rupa tak berubah. Memang kau nak kata makin muda pun ada. Makin muda. Ada betul kalau ada EPF dah boleh keluar dah EPF ni. Saya tahu tu, sekarang dah 56. Kan? Tapi alhamdulillah lah, tapi suara tu tak maintain daripada dulu sampai sekarang. Ini anugerah Allah Subhanahu wa taala. Datuk masih kekal dalam industri. Kita doakan ini berterusan insya-Allah. Tok, macam mana PKP tu? Apa aktiviti semasa ni? PKP kita ni? PKP ni pada awal PKP tu hari saya banyak turun membantu sahabat-sahabat yang terkesan. Okey, dalam kalangan artis ke? Dalam kalangan artis khususnya dan kalangan wartawan. Yang terlibat DJ, dalam industri lah kan? Yang terlibat dalam industri lah. Tak kisahlah. Alhamdulillah. Audio man, semua. Datuk bergerak individu ke ada satu NGO lain yang bersama-sama? Dia itu hari digerakkan ada dua yang saya bantu. Satu yang NGO yang digerakkan oleh Datuk Sri Zahid Hamidi. Okey. Satu lagi Datuk Adam Baba.
Tapi semuanya mereka personal, mereka tak nak nama mereka disebut pun. Tapi Hari dah ni tersebut. saya dedahkan. Dah tersebut. Macam mana? Bagus juga kita sebut tu, orang boleh mendoakan lagi kan. Mana yang elok. Kita yang elok tu insya-Allah kita boleh sebutkan kan. Yang tidak elok tu kita simpan letak tepi-tepi lah kan. Jadi soal maknanya amal jariah kan kita. Jadi membantu orang, Nabi pun ada sebut. Jadi bila meninggalnya anak Adam itu maka terputus semua amalan kecuali 3 perkara. Yang pertamanya adalah sedekatin jariyatin, sedekah jariah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat yang kita sampaikan pada orang, dan yang ketiga ialah anak yang soleh yang sentiasa mendoakan kita. Itu. Jadi apa yang dibuat itu ialah untuk peninggalan kita nanti bila kita telah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tahniah Datuk kerana dapat membantu rakan-rakan dalam tempoh PKP ini. Maklum saja dalam tempoh PKP ini segala macam adalah terhenti. Terhenti. Memang terkesanlah kepada utamanya pihak artis kita rakan-rakan artis kita. Sangat terkesan. Tapi saya juga ada menggerakkan macam kita ni ada WhatsApp group. So ada satu konsortium irama ni yang dipimpin oleh saudara Ayub. Kita pun menggerak banyak itu, tapi kita gerakkan kita macam idea tu datang daripada saya pun menggerakkan untuk kampung saya. Contoh macam kita ada satu WhatsApp group ada 170 member semua. So saya cakap okeylah kita turunlah RM50 seorang ke berapa kita kumpul, kita cari siapa yang betul-betul memerlukan dalam grup ni kita bagi. Jadi benda tu berjaya. Benda tu berjaya. Okey. Jadi dia terkumpulnya melalui WhatsApp group itulah, siapa yang nak buat donation apa semua sekali. Sampai dekat 6,000 7,000 dapat. Oi, alhamdulillah. Jadi kita beli barang-barang, kita hantar siapa yang terkesan. Of course banyak yang dalam industri seni lah. Dia bukan industri seni je, semua tempat sebenarnya terlibat, terkena terpias ni COVID ni. Sama sekali lah, satu dunia ni tu. Satu dunia. Kita, salesman kereta, daripada mana pun semua tak boleh lah. Yang berniaga memang buat masa ni ruyuk lah kan. Ruyuk lah. Tu tengok lah tu. Nizam Laksmana ada sebut tu. Aku dia sebut tu. Nampak? Saya bagi nama dia aku. Saya panggil dia aku. Datuk yang bagi aku tu. Saya yang panggil dia aku. Daripada kampung kan tu. Kita main bergurau ambil nama aku. Dia seorang yang tahu saya panggil dia aku tu. Kemudian tu kita nak baca ke ada yang bersama-sama dengan kita ni. Tu dia. Salam Ustaz Zul dan Datuk Hatan. Semoga dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ialah Kapten Fazri tu, Kapten Qatar Airways di Doha, Qatar. Waalaikumsalam Kapten. Apa khabar? Tu dia beritahu tu. Alhamdulillah. Jadi dia selalu mengikuti program saya ni. Dan dia juga merupakan isteri dia buat event dekat sana. Jadi dekat Doha, Qatar. Yang latest dia jemput Tok M lah, Tok M Nasir. Pergi sana. Bila nak jemput saya pula. Tu dia dengar tu. Dia dengar tu. Okey, kita baca lagi. Ada juga ni daripada Ustaz, ramai Ustaz ni tu. Aimi Hamzah. Sodap nengah hatan cakap negeri. Kita ni kampung. Memang kita cakap kampung lah. Tak peletok lidah cakap pekan ni. Dia kena cakap kampung bung hello. Sebab itu tu, yang video-video Datuk yang buat video PSA tu kan, yang tengah menyapu sampah, yang hantar barang tu kan. Itu memang cukup diminati tu. Saya tengok 2-3 kali pun memang rasa memang ini spontaneous punya talent lah. Nampak macam Datuk Atan ni nampak serius, sebenarnya kelakar. Okey, ni sebenarnya Ustaz Aimi Hamzah ni dia orang Terengganu, tapi dia dulu cikgu saya masa di Sekolah Agama Negeri Sembilan, Kek Labu. Sekolah Agama Kek Labu. Ustaz Kek Labu lah. Saya sekolah situ. Jadi Ustaz Aimi faham lah cakap ni sembilan tu. Memang. Itu ada tu, Sodap Nengah tu. Entah dia lebih pokat pada kita tak? Ya lah. Mungkin lah tu. Ni kemudian ada lagi ni Ustaz juga ni. Kita baca dulu. Tu. Assalamualaikum. Terbaik Ustaz Zul, Datuk Hatan. Sodap Nengah cakap negari memburu rindu satu. Dah awal-awal minta lagu dah. Nanti dulu. Tolong share terlebih share. Okey, saudara Aswan ni juga dari ni Aswan ni ialah Timbalan Ketua Siusaha di Kementerian Penerangan KKMM, Kementerian Komunikasi Multimedia.
Ada juga Muhammad Aswan Bisobona ada kat situ. Ada juga ini dia Timbalan Ketua Pengarah Kanan Bahagian Sumber Teknologi Pendidikan iaitu AB Aziz Mamat. Dia kata terbaik. Okey, tak apa. Kita nak cerita daripada awal. Berkaitan dengan penglibatan Datuk dalam industri seni, kalau boleh Datuk cerita. Sebelum Datuk terlibat dengan dunia nyanyian ni, di mana Datuk? Sekolah rendah di mana, sekolah menengah kalau boleh share? Sebenarnya saya ni asalnya sekolah Simnanti lah. Darjah 1 Simnanti. dari sekolah Simnanti sampai form 3 kat Simnanti. Lepas tu form 4 pindah kat sekolah Tengku Durah. Sampailah form 5 sampai lower 6, lepas tu saya berhenti. Tengku Durah Samban lah. Start tu. Kemudian bilanya yang tercetusnya nak melibatkan diri dalam dunia atau industri hiburan ni? Saya sebenarnya tujuan saya pindah dekat Tengku Durah tu kerana sekolah Tengku Durah satu-satunya sekolah yang ada band dengan KJV dengan Tengku Durah ada. Pasal tu saya pindah dekat Tengku Durah pasal dia ada muzik. Daripada Simnanti je. Sekolah lain tak ada masa tu. Yalah kan. Jadi itu yang influence nak tukar sekolah kepada Tengku Durah. Pasal ada muzik di situ. Jadi jiwa memang saya tahu keluarga Datuk memang keluarga yang minat pada muzik. Ada apa anak saudara ke macam Acong tu anak saudara kan? Tu sebelah rumah. Sebelah rumah. Okey. Mamang dipanggil saya. Sesio betul. Tapi tu, golak tu dalam video-video tu memang kena tambah lagi dia punya panjang golak. Ramai peminatnya. Okey. Baik. Awal penglibatan Datuk dalam industri muzik dengan kumpulan Pratayuda tu. Pratayuda, tapi Pratayuda tu tak ada album. Yang dibuat album solo tu. Dia ada buat single je, single dalam ramai-ramai macam Battle of the Band macam tu lah. Tapi saya sebenarnya Pratayuda tu bukan band saya menolong anak buah saya punya band. Ya ke? Saya menolong dia tak ada penyanyi kan. Saya tolong lah. Itu tahun 87 kan? 86 ke 87 macam tu lah. 86, 87 lah. Masa tu memang banyak lah kumpulan-kumpulan rock ni ada. Lepas tu Battle of the Band, kemudian Battle of Rock 1, Battle of Rock 2. Macam-macam lah. Macam-macam segala rock lah tu. Selain ada band semua main rock lah. Tapi saya dulu pun ada main band juga tu. Kalau nak main lagu Melayu, memang lagu orang Timur SYJ lah main. Jamming. SYJ. SYJ lagu orang Timur tu kan. Itu memang. Kemudian tiba-tiba daripada Pratayuda keluar FRU, Five Rocker Union. Masa tu saya dah mula ikut M. Nasir. Lepas tu Esamin Sahab Bigah M. Nasir, dia buat production sendiri. Jadi dia pun nak cari band. So M. Nasir kata kau tolong Aminnya production tu. Dia pun ada band FRU masa tu tengah mencari-cari. Jadi ada peluang tu kita pun sign lah dengan BMG Singapore. Pasal dia punya production dengan BMG Singapore. Jadi saya sign lah dengan BMG Singapore. Tapi album FRU tu kita macam saya lepas yang release tu dalam tak sampai setahun pun saya member band tu. Saya caw lah. Datuk yang keluar ataupun dia orang tinggal Datuk? Saya keluar pasal saya rasa ilmu saya tak cukup lagi lah. Saya nak ikut M. Nasir lagi. Nak follow M. Nasir ya? Waktu tu M. Nasir memang nama besar lah. Mana siapa yang dapat lagu M. Nasir memang akan popular. Sampai sekarang nama besar tak pernah kecil nama tu. Memang tak pernah. Itu memang sentiasa menjadi legend. Kemudian lahirlah album kelahiran tu dengan FRU. Satu album. Keluarlah album kelahiran dengan FRU. Dan saya sebenarnya bukan jiwa saya mana album tu. Album tu lebih kepada Abang Amin punya kemahuan. Dia punya cita rasa dia tu. Lirik tu bersambung-sambung daripada lagu nombor 1 sampai ke 10. Ada penciptaan tu pasal nama dia kelahiran tajuk tu. Okey. Ini tahu kita baca satu lagi ni. Ustaz Aimi juga tadi dia kebana Ustaz Aimi
Lama kat Negeri Sembilan, 25 tahun. Tu 25 tahun saya di Negeri. Lama. Dan tak tahu. Kemudian kita baca lagi ni Ustaz juga ni Azimi, mantap gua ini dia kat Kelantan ni. Kemudian ada juga tu dah bisa bona Cik Li Bangi. Ini semua peminat-peminat Datuk Atan ni. Okey tu, kemudian selepas itu memang Datuk buat album solo bermula dengan tahun Lepas tu 1997. FRU tu saya ikut Nasir lagi. Lepas tu saya ikut Nasir, Nasir kata okeylah kau ikut aku pergi studio lah. Assist, belajar cara jadi producer, belajar macam mana nak jaga vokal orang. Jadi semua saya ikut Nasir lah. Sampai FRU tu pecah pada tahun 88. 88. Saya 89, saya dah ikut Nasir dah. Dah ulang alik kat Loncai Mas dah. Belajar vokal balik semula dengan Nasir. Tahun 89 dan kita dah mula merancang dah nak buat solo album. Tahun 90 baru kita buat solo album. Kian Nostalgia tahun 1987 tu itu album kau bukan? Itu solo album yang pertama dekat company kat Seremban, tapi tahun 86 87 tak menjadi. Pasal saya kalau tak kono kat jiwa saya mulalah saya buat tak berhenti lah, saya cabut dah. Tak kono kat jiwa. Tapi dapat juga album satu kan, Nostalgia. Tapi tak dapat tapi kita tak ada promosi, tak ada apa kan benda masa tu. Ramai orang tak tahu sebenarnya album Nostalgia tu. Banyak orang tak tahu. Pasal masa dulu kalau buat solo album ni kau kena buangkan banyak duit yang kena belanja untuk promosi tu. Memang betul lah. Tapi company Seremban ni agak dia tak apa sepe dia pakai kan. Masa tu belum ada social media, senang. Dulu kalau nak pergi Seremban pun mak bawa jahit kan. Sekarang memang senang tokan dia. Sekarang mudah bona jadi penyanyi. Semua dah boleh rekod kat dalam bilik masing-masing yo. Patut auto-tune. Ni tok sama lagi ni Datuk Alim daripada Sepang ni. Ustaz cakap dengan Datuk Atan, lepas PKP ni saya ajak dia main golf dekat KGNS Subang yo. Itu kata. Datuk Alim. Dekat mana tu? Sebelah rumah saya boleh, tak ada hal. Ini Datuk Alim ni geng Datuk Nash. Ni kawan. Okey, kita tengok pula daripada Ustaz Rosmadiani, Guru Besar Kemah Datuk Atan. Ustaz, kirim salam sekali. Kirim salam kat Datuk. Kemudian Waalaikumsalam. ada juga Arif Kilauan Mas ni. Arif. Arif Kilauan Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia kat Raub ni sekarang. Dia ni champion dulu ni. Arif ni champion dulu. Champion Kilauan Mas Ampek. Kereta Camry kau ada lagi tak? Aduh. Dia mana kereta ni? Banyak program dia dengan saya, dengan apa nama ni Ayai. Dia bawa Camry putih tu. Program Astro dulu. Arif ni nyanyi bagus ni, suara dia bagus ni. Tengok Arif. Datuk dah puji kau. Apa lagi? Tapi album pun tak ada sampai sekarang. Apa single pun tak ada. Dia ada single dulu, tapi itulah macam saya pun ni part ni yang saya tak faham. Kalau dia orang buat macam Kilauan Mas ni, semua champion-champion, tahun lepas tu panih, lepas tu ontok. Sonya. Ontok. Tu kena bagi tahu Rezal ni ataupun Haji Syam ni. Supaya dia buat juga lah yang beritahu aja. Tapi itu pun bukan atas kuasa Haji Syam. Haji Syam dah producer baik mungkin. Tapi kadang-kadang mungkin Astro lah. Ini Astro. Apalah, nanti ada rezeki kan nanti ada lah tu Arif. Okey, kita baca pula. Ketergantungan kepada BBNU tu terlebih mana? Sekarang tu radio tak ada main lagu auto-tune ni, jarang. Memang jarang. Saya tak peduli dia Ustaz. Pokok dia lah, dia nak main, tak nak main saya pun tak kisahlah. Kita nak tahu sambah, nak tahu sama-sama tak lalu saya dah. Yalah. Pokok dia lah, dia nak main, dia main, tak nak main. Dan pun tak kecil hati lah. Macam tu lah. Malah tu. Malah dah. Alah sekarang ni kita YouTube pun ada. Itu channel yang terbaik lah tu. Hari ni pada Tok Ayahman. Tok Ayahman ni Nur Azman, setiausaha bahagian khidmat pengurusan dekat Kementerian Pendidikan.
Salam Ustaz dan Datuk Atan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey tu. Kemudian album Hattan tu, tajuk album Hattan tu, lagu popular ialah Memburu Rindu lah. Itu dah masuk final music tahun 1991. Yo, lagi itu. Album tu direkod pada tahun 90 kat Singapura. Masa tu di Form Studio Hougang. Hougang Form Studio, okey. Berkampung berbulan-bulan kat Singapura, duduk Singapura. Okey. Macam nak darah tinggi dan makan sup tulang merah tu. Okey, tapi dapat satu hasil yang begitu cantik. Itu salah satu album yang baik ah. Nasib produce memang, nasib terbitkan memang tak mengecewakan. Dan kat situ juga album saya ni salah satu album yang terawal yang Arwah Lolok involve untuk buat lirik. Buat lirik artis kat Malaysia ni selain pada Search, Share, Wings, saya artis solo yang terawal dia involve. Ya. Arwah Lolok dia bukan senang-senang nak buat lagu, nak buat lirik pada artis-artis. Mata pilih jugalah dia combine dengan Datuk M Nasir tu. Dia ada orang-orang dia nak ditulis itulah. Bukan senang-senang nak dapat dia orang kreatif macam tu. Kan? Saya pernah jumpa Lolok. Arwah Lolok ni dia bagi saya dia seorang penulis lirik yang agak genius lah. Ya. Dia dapat on the spot macam lirik sekejap dia dapat. Pasal Arwah Lolok ni dia hobi membaca. Okey. Dia pergi kedai, lalu beli kedai buku. Ada sekali kat Singapura, kedai buku second hand ni kita lalu, dia beli. Dah 3 jam Ustaz kat dalam kedai buku tu, kan loyo saya menunggu kan. Dia suka membaca dia bukan membaca, buku kat rumah patutlah dia punya lirik tu memang mencangkam lah. Dia mencangkam tu dia suka. Lolok ni dia suka banyak buku-buku tasawuf yang dekat rumah yang saya nampak juga. Kalau macam tu lebih kurang Sami Shahab lah. Kalau buat macam lirik lebih kepada tasawuf lah kan. Tapi dia nampak Lolok, Arwah Lolok ni lebih santai sikit daripada Sami Shahab. Dia santai, dia tidak dia gunakan perkataan-perkataan yang agak rugged. Ya, betul. Sesuai untuk anak-anak muda masa tu kan. Dia tidak terlampau deep, tapi kalau salah-salah susah nak fikir kan, nak kena tanya orang. Ya. Macam contoh dia lirik yang kita buat termanggu sang camar melihat darah yang titis dari sayapnya di pohon ranggas berpuluh. Lagu saya tu lagu Berikan Nur Bisa tajuk. Berikan Nur Bisa, ya. Itu salah satu lirik terbaik itu. M Nasir pun record semua lagu tu. Ya, tapi memang kita merindui lah Arwah Lolok ni sebenarnya dengan lirik-lirik dia yang memang deep lah, sebagaimana disebutkan deep. Jadi sukar dah nak cari, kita katakan orang yang ayat yang power macam tu. Saya ingat lagi dia menang apa ke AIM ke apa ke, dia naik ke atas pentas. Dia cakap ayat kena power. Waktu itu tak ingat dah apa majlis itu, apa program tu yang menyebabkan dia menang dari itu kan. Satu Arwah Lolok ni setiap satu lirik dia lain. Kita akan jumpa satu benda bahasa yang baru. Contohnya macam dia album saya Anak Pemata Timur 10-10 Arwah ni buat lirik. Ada satu lagu dalam tu Hujan Berapi Banjaran Asia Minor. Tajuk panjang benar. Tapi lagu tu memang kita cerita kisah peperangan yang Islam ni disebarkan ke Europe oleh Iskandar Zulkarnain semua tu. Pasal tu dia yang kita takluki sampai ke Balkan country semua tu yang kita cerita pasal tu. So dia simply buat benda tu mungkin berdasarkan pemerhatian dia ataupun pembacaan dia tu. Mungkin dia buat lirik itu berdasarkan pembacaan dia ataupun daripada observation dia terhadap Lolok ni dia ada dua. Dia suka sejarah Islam. Dia suka sejarah dan dia suka benda-benda yang history. Itu dia suka. So
lagu Andalusia M. Nasir tu dia buat lirik kan? Yep. Andalusia M. Nasir tu. Andalusia tu kan. Saya tak ingat dah Lolok ke apa yang buat lagu lirik tu. Andalusia Bob ke Lolok ah? Lolok lah. Lolok. Lolok. So Lolok. Andalusia itulah Spain, Spanyol tentang sejarah Islam yang cerita. Betul lah tu. Dia cerita pasal kisah berakhirnya pemerintahan Islam ke Andalusia tu kan. Okey. Betul lah tu, yang tu. Daripada pembacaan dia. Kemudian tahun 1992 ada lagi album Anthem. Anthem ke Anthem ni tu? Anthem. Anthem ni macam national anthem ke macam lagu. Anthem. Okey. Dalam Anthem ada lagu yang popular juga yang masuk muzik 1992 kan. Maligai Syahdu. Dari Kekasih untuk Kekasih. Kalis. Ada banyak hit song dalam tu kan. Betul. Lagu Fast dia pun ke hits juga. Honey tajuk tu Fast tu. Lepas tu ada satu lagu lagi Dul Koncing. Tok, dalam WhatsApp group saya ni, WhatsApp Taman ni, dia menonton juga ni. Minta sikit dah. Datuk ambil Rendang Tak Berbuah. Ambil verse yang pertama kau. Oh, lagu tu. Sejarah lagu tu, deep tu sejarah lagu tu. Kalau orang tahu sejarah lagu tu, dia hebat tu sejarah lagu tu. Itu ada kena mengena dengan bapak tu? Bukan. Lagu Rendang Tak Berbuah ni adalah kisah benar Bob Loman. Oh, Bob Bob Loman yang buat lirik masa tu dia tengah lumpuh sebelah badan tau. Dia buat lirik kita tengah menyarap tu. Oh, ya kau. Dan dia rasa dia terpinggir daripada keluarga dia. Pasal tu lah dia keluar tu. Sunyi dan gelap terlantar dalam telanjang di pintu rindu hidup dan mati di sisiku kan. Oh, itu memang terlantar dalam telanjang tu apa maksud maknanya sakit lah tu. Dia sakit. Tengah sakit lah tu. Seorang dia mengharungi kehidupan masa tu dia berlepas bercerai. Dan dia mengharungi kehidupan depan tu seorang-seorang. Pasal tu lah. Deep maknanya masa tu. Saya ingat lagi tu. Memang dia tengah bercerai tu. Makna tengah lumpuh, kemudian tengah jiwanya tak stabil. Kan? Kacau. Dan sekarang pun Bob sakit ni. Tengah sakit. Ya. Kita doakan mudah-mudahan Bob Lokman diberi kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kembali sihat macam biasa. Ya, saya doakan dia sampai karib saya tu. Ya, setengah pada perjalanan muzik saya ni dengan dia tu. Setengah daripada kehidupan saya ni dengan Bob. Ya. Mana sejarah hidup Datuk setengah dia ada meniaga dulu tu. Sekejap. Lepas tu saya selalu pergi makan kat kedai tapi tu dia tak berapa sihat. Nasi kerabu. Dia bukan nasi kerabu ya, dia punya tulang kambing, dia punya ayam kampung yang semua sedap. Bob ni memang kalau dia pandai masak. Saya nak pergi tu dengan Nizam Laksmana tapi tak sampai nak pergi. Saya pergi tu alih-alih dah tutup niat tu, dia kata bulan puasa tu dia nak buat lagi tapi tiba-tiba dia sakit balik kan. Dia memang sakit. Memang itulah kita doakan mudah-mudahan kesihatan tu diberi kepada Bob Lokman macam biasa. Saya dengar dia kat Terengganu kau kat Kelantan ke? Something ada dah? Di Kelantan. Di Kelantan? Saudara mara ramai di Kelantan. Yap. Okey, kita baca komen juga tu satu. Okey, daripada Puan Nori Harun. Puan Nori Harun ni second boss saya dekat Kementerian Pendidikan di Timbalan Pengarah pengurusan pembangunan adab dan nilai. Dia tulis ni, bisa bona lagi suara Datuk, Rendang Tak Berbuah. Saya suka sangat lagu ni. Bisa bona. Datuk nyanyi Bisa Bona masa Commonwealth lah itu. Commonwealth game kan ada lagu Bisa Bona itu kan. Commonwealth kan sukan C, saya lupa. Sepatutnya saya nyanyi kat sukan C. Tetapi lepas tu saya dapat tawaran saya pergi haji. Oh, dapat pergi haji. Dapat pergi haji, saya pergilah haji dulu. Tak saya peduli dengan sukan C tu dah. Haji yang utama haji dulu penting dulu. Pasal apa kita pun tak tahu bila kita dapat peluang tu macam tu lagi.
Yalah, itu tahun bila tu? Tahun Bukan kita tak nak nyanyi untuk negara, kita pun berbangga kalau dapat nyanyi untuk negara, tapi untuk Allah tu kita pergi dulu lah. Betul. Dah sekali dapat tu peluang tu, entah bila macam Datuk kawan tadi kan. Yo. Dia Puan Noriah ni memang peminat Datuk lah. Dia peminat tegar dia, semua lagu-lagu Datuk dia minat. Terima kasih Puan. Nanti Besok kita kalau jumpa. Department Tuan punya program dah lapar musim Covid tu panggil lah. Memang kau panggil. Dah ada senarai nama tu lah. Untuk program-program banyak program Datuk. Berpuluh program gitu. Okey, kita baca lagi ni ada daripada Muhammad Fazli Omar daripada Perak ni. Lagu favourite dari kekasih kepada kekasih. Ini lagu entah berapa kali ku coba membohong hati ini. Ya, saya ingat lagi masa ni lagu ni Tok M Nasir bagi pada Mawi untuk nyanyikan lepas ni. Tapi Mawi final AF tu yang dia ada, bukan final, masa rancangan AF tu salah lirik dia nyanyi 2 kali dia bilang apa. Saya nampak Datuk terkonyit biji mata. Macam tu kan. Tapi lagu ni memang favourite dah. Lama-lama tu dia jadi favourite. Tambah pula bila Mawi menjadi satu fenomena lepas itu. Dia jadi macam lagu kegilaan ramai jugalah kan. Okey, kemudian ada lagi ni daripada Fazli ni. Tahun 1924 pernah jumpa Datuk ke Kolej Zakbar Universiti Melaya pada masa itu. Ya, tahun 1924 kena nyanyi pagi kau. Ada program masa tu. Saya pergi. Ini kolej saya ni. Ini kolej tempat saya Universiti Melaya kot. Oh, Ustaz pun Universiti Melaya kak? Universiti Melaya. Tapi Fazli ni senior. Oh. Fazli ni pernah duduk satu rumah juga dulu ni. Dia senior sikit. Universiti Melaya. Idaman apa? Idaman anak-anak muda Melayu untuk masuk Universiti Melaya dulu tu. Waktu itu memang dia dapat masuk Universiti Melaya ni, dia macam dapat pergi Oxford tu Ustaz. Betul. Itu dapat pergi Oxford, kemudian dapat kemananya jadi orang Melayu betul. Dan bukan senang nak masuk Universiti Melaya. Memang pun. Susah. Kalau masa itu gimana dapat masuk Universiti Melaya, kira top lah. Waktu itu. Kalau kita tengok banyak menteri-menteri kita yang senior-senior ni semua Universiti Melaya. Betul? Kan? Banyak Universiti Melaya. Daripada yang dulu-dulu sampai sekarang memang ramai Universiti Melaya. Dapat jadi pemimpin-pemimpin. Datuk Seri Sabri Cik. Apa lagi? Banyak semua Universiti Melaya kan. Sama ada di pihak pembangkang ataupun pihak kerajaan memang ramai. Contohnya Nur Ibrahim. Kan kat situ kan. Datuk Seri Nur Ibrahim pun dekat situ kan. Universiti Melaya kan. Dia penggiat dulu tu. Penggiat kesatuan Universiti Melaya. Tapi dia jatuh jauh lagi lah. Bapak senior kan. Okey tu. Ana Permata Timur 1953 tu. Yang kata Lolok yang buat tu. Kan. Lepas itu. Datuk terlibat dengan Mentor 1994. Ada album Mentor. Lepas Ana Permata Timur saya buat Mentor. Yang tribute untuk M. Nasir. Saya revival kan. First artis yang buat revival kan saya juga yang buat. Pasal saya ni kepala otak berniaga sikit. Pasal lepas tu saya fikir, ini lagu boleh mendatangkan royalties yang banyak. Lebih baik kita buat lagu pun sadap-sadap. So in another way, marketing strategi jugalah. Cantik. Dan benda tu memang meletup kan? Meletup. Dengan ada, lepas tu saya duet dengan Jamal, saya duet dengan M. Nasir kepada Muka Kasih kan. Pada Muka Kasih. Itu menjadi satu, ialah masa tu yang apa, Moha ke yang main seruling tu? Moha ya. Moha. Okay. Moha memang salah seorang daripada pemain seruling yang cukup bagus di negara kita. Dah lama saya tak jumpa. Yang paling hebat? Yang paling hebat, ya. Mana kalau konsep M. Nasir ke, konsep Datuk Atan ke, memang ada lah. Si Moha dia ni memang ada. Dia dulu dengan Ramli. Tapi macam mana Moram. Dia Moha dengan Ramli tu. Lama tak jumpa. Tapi masa PU, masa pencetus rumah, Moha ni bersama dengan grup Shah Slam apa semua. Dia tiap-tiap minggu jumpa saya. Dia masa program PU tu dia memang ada. Dia memang side band sama dengan Shah Slam.
Okey, masa tu lagu Kepadamu Kekasih memang dinyanyikan semula oleh 3 orang legend, Datuk M. Nasir, Datuk Jamal Ilyas dan juga Datuk Atan. Dan lagu tu orang kata lebih menusuk lagi daripada yang M. Nasir nyanyi seorang. Macam mana feel tu, Datuk? Feel tu, Datuk. Datuk mencari feel yang tiga-tiga nak sinkronkan feel tu, yang sama tu, macam mana? Kongsi sikit. Sebenarnya itu adalah mula-mula sepatutnya saya esei Jamal dengan Arwah Salim. Oh, M. Nasir tak ada. Rancangan awal, tetapi lepas tu ini marketing jugalah pasal BMG dengan Warner selalu bekerjasama rapat. That's why kita masa tu Datuk Nasir Abu Kasim punya idea, dia kata saya pun setuju baik kita panggil M. Nasir. Pasal M. Nasir yang cipta lagu ni. Baru ada history dia lagu tu kan. So saya pun setuju dan terhasil lah masa tu M. Nasir nyanyi dengan Jamal dengan saya sekali. Oh, okey. Sebab tak nak tinggal M. Nasir lah tu. Tapi dia feel tu. Feel dia macam, ya Allah, kalau misalnya kata orang tu tengah buat dosa, dia dengar lagu tu tinggal. Minta ampun ke saya? Terus sembahyang taubat terus. Allah. Sembahyang taubat terus. Astagfirullahalazim. Dia punya sinkro dengan seruling ataupun dengan kita katakan yang Moha main tu, Padamu Kekasih. Itu Allahu Akbar. Itulah kalau benda tu semua segi dia rasa macam, saya rasa macam perfect lah. Dengan dia music, dengannya lirik lagu tu, dengan seruling bambu Moha tu. Alamak. Kalau tak ada seruling tu, rasa macam siapa-siapa yang buat lagu arrangement baru tapi seruling tu tak ada, nyanyi lagu Kepadamu Kekasih, dia tak sampai. Dia macam makan nasi tak berkuah lah, Ustaz. Tak ada api. Cili api tak ada. Macam lomang yang Datuk review tu kan. Saya nampak dia. Makan ni mesti orang pandai buat lomang ni. Lepas tu pakai pula cili api. Ini orang ni 9 cili api main power lah kan. Itu lagu tu kalau tak ada seruling tu tak ada cili api lah. Tu kira macam tu. Dia macam Negeri Sembilannya lauk tak ada lada api lah. Tak ada lada api. Tak apa deh. Tak sedap. Okey tu, lepas tu. Ustaz punya ni gambar ni dia kojong koreh pula ni. Gambar saya? Tak keluar langsung gambar koreh pula. Saya nampak je gambar Datuk. Okey. Saya ni okey. Ustaznya saya nampak gambar tu koreh pula, jongkeh je pula. Tapi suara okey? Suara okey. Tak apa. Karena dalam FB Live, dia okey. Mungkin lain lah, mana here and there kan. Sikit-sikit tu tak tahulah kan. Kemudian tu, kita Satu Malaya dah tahu 1996. Ini siapa yang penerbit? Itu saya terbitkan sendiri. Termasuklah Bisobona 1998, terbit sendiri. Mentor saya terbitkan sendiri. Satu Malaya saya terbitkan sendiri. Bisobona pun saya terbitkan sendiri. Okey. Maknanya malas nak tanya bajet. Masa tu bajet kita tidak dikekang. Kalau macam Sony, macam Warner ni, apa saja saya minta dapat. Masa tu pasal apa, untungnya di Warner, Tan Sri Tony dia suka, dia faham dan dia berilah apa yang kita nak. Sama juga macam masa Bisobona saya dah pindah pergi Sony. Sony boli saya daripada Warner. Masa tu siapa, Freddy ya? Sony masa tu bos dia Ikmal. Ikmal. Masa okey. Betul lah tu. Kemudian kita baca ni ya tu. First beli CD Satu Malaya dah tahu tahun 1996. Sebabnya ada rendang tak berbuah. Dah beli CD waktu ni kan. Kemudian ada pula ni, ni cikgu pula ni. Sekejap. Tu cikgu tu. Saya pernah dengar Datuk Hatam menyanyi, memang meramam bulu roma. Mendengarnya bakat terbaik, alhamdulillah. Meramam ni naik bulu tongkok. Terima kasih cikgu, terima kasih. Ni Cikgu Tina daripada Jerantut ni. Memang peminat tegar lagi Datuk Atan ni. Banyak cikgu yang ustaznya pengikut ni, banyak cikgu. Saya cikgu dulu. Ustaz cikgu dulu? Saya dulu mengajar di Labuan.
tahun 1995 sampai 2000. Masa tu Datuk ada buat show juga dekat Labuan. Aduh, saya Labuan banyak kali. Nah, pesta Labuan ke apa ke kan memang Datuk ada. Dia macam pesta air, pesta pantai lah, something like that. Pesta pantai lah lebih kurang kan, pesta air ada kat situ. Kemudian tu datang balik ke sini mengajar di Pahang, kemudian terus ke Kementerian Pendidikan lah. Sebelum tu di Jawi dulu. Saya di Jawi dulu. Di Jawi tu yang keluarkan program Imam Muda tu. Imam Muda Astro. Lepas tu baru pencetus rumah. Masa tu saya dah pergi KPM lah. Kementerian Pendidikan. Ustaz, saya nak tanya Ustaz satu bondo lah. Ustaz dia tanya sini kan. Kenapa yang dah keluar daripada pencetus rumah ni kadang-kadang salah bawa sikit pasal apa? Itu pasal lepas keluar tu, dia masing-masing bawa idea masing-masing. Masing-masing bawa kepala masing-masing. Jadi yang mantap ilmu yang power ilmu dia dapat jalan betul. Yang kurang ilmu tak nak sambung belajar, tak nak belajar, tak nak berguru lagi. Itu kadang-kadang dia terpesong sikit. Maknanya pembawakan dia tu, pembawakan. Tapi saya tak nafikan lah. Maksudnya kita jangan salahkan program tu kita tak salahkan program. Program tu tak salah, tapi kadang-kadang kita macam orang panggil, kalau dulu dalam dunia nyanyi orang panggil culture shock. Ya, betul. Itu mungkin terjadi. Tetapi halfway dia mungkin tersedar balik benda tu. Yalah. Kita harap-harapkan macam tu lah. Mana dia tak tahu kan pergi kan. Jadi maknanya dia patah balik pada asal tempat dia macam mana dia peranan dia sebagai seorang ustaz, sebagai seorang da'i, sebagai seorang pendakwah. Mana dia kena perbetulkan perjalanan. Pertama perjalanan diri dia sendiri, yang kedua baru boleh diajak masyarakat. Kita harap macam tu lah. Kan kita harap macam tu lah. Yep. Kemudian selepas daripada yang Bisa Bona tu Datuk semua buat lagu dan Datuk buat lirik. Apa cerita Bisa Bona? Saya buat lagu, saya buat lirik. Boleh cerita tak? Apa cerita Bisa Bona ni di sebalik lagu tu, apa cerita? Adakah nak bawa Bisa lagu Bona ni? Bisa Bona ni sebenarnya satu lagu nasihat. Satu lagu nasihat kepada anak-anak muda di kampung. Kalau kau dah asal daripada kampung, kau tak boleh malu ngaku ke kampung ni tau. Kalau kau dah sampai jodoh kau jangan tak buat cara tak elok. Kau kena buat benda elok-elok. Ya. Itu Bisa Bona tu. Makna dah dapat calon isteri tu, yang dapat bisa tu, kau buat lah elok-elok. Jangan kau buat cara baru ni, hidup serumah pula, lepas tu tanpa nikah. Benda-benda macam itulah yang saya usik. Contohlah. Bersekedudukan ke apa kan? Makna menyalahi syariat lah. So itu satu sindiran daripada Datuk, tapi dalam bentuk yang lebih santai dalam bahasa daerah kan, menggunakan dialek Negeri Sembilan. Jadi kalau lebih sinikal lah. Lebih sinikal lah. Tapi nampak kan, dia banyak agak pantun. Memang orang Negeri Sembilan ni memang banyak pantun, banyak gurindam. Kalau nampak Tok Mat cakap kan, Tok Mat kita. Iyo. Kan dia bercakap bergalui. Kemudian dia ada pula macam orang tua sikit, tapi ada pula gurindamnya. Tapi dalam itu ada nasihat. Yo. Orang Negeri Sembilan ni memang banyak macam tu tu. Macam saya lah. Dulu pernah bujang balik. Pernah bujang sekejap, lepas tu kahwin balik. Itu yang keluar pantun itu. Masak siput dalam belangu, masak siput krim wai, elok yo yang lama suai. Patah balik. Patah balik dengan Datin sekarang. Alhamdulillah. Kita pun doa mudah-mudahan Datuk yang jodoh dengan Datin sehinggalah ke jannah. Tu ayat budak-budak muda sekarang, ke jannah. Ke jannah ya tak? InsyaAllah, kalau dengan izin Tuhan, insyaAllah. InsyaAllah, mudah-mudahan. Dan daripada lagu Bisa Bona tu nampaknya Datuk sudah selain pada lagu Elinor dan Mastura dulu, Apa Kono Ijang, kan? Lagu Datuk ni kira makna sudah menjadi siulan. Siulan selain dulu Apa Kono Ijang tu kita katakan payah nak faham juga kalau orang bukan Negeri Sembilan. Tapi lama-lama dia jadi macam familiar lagu berkenaan. Jadi orang pun boleh menyanyikan lagu tu. Lagipun rentak dia macam lagu Bisa Bona tu dia ada macam ada influence bongai, influence gontak kuda tau dalam tu. Oh ya. Okey. Tapi ada apalah tak nyomo. Dia macam ada gontak kuda dengan bongai sikit campuran dia tu kat situ.
Okey, okey. Okey, kita baca ni, Tok. Yo. Jangan salah anggap mengapa lebihkan perempuan sebab lelaki boleh hidup kalau campak. Oh, ini lirik ni. Lirik. Tu dia cerita tu. Dapat baca tak? Tu. Ini lagu Gadis Jalabu ni. Dengan Wari. Ha. Ini part rap ni. Ini part rap tu. Hmm. Jangan salah apa lebih lagi sebab lelaki boleh hidup kalau campak dalam hutan. Ini berkait kepada adat kita ni. Adat Negeri Sembilan. Ya. Pasal makna itu kan kalau Negeri Sembilan pasal apa bila apa-apa terjadi Negeri Sembilan ni orang lelaki ni tak dapat roto. Orang Negeri Sembilan dapat roto. Orang perempuan ni orang perempuan dapat roto bukan apa. Pasal kita dulu masa adat tu disusun sebegitu halus. Sebenarnya kita berpegangan kepada Al-Quran tau tu. Lepas tu macam orang perempuan ni dia satu kaum yang lemah. Betul. Jadi kita ni tercampak mana pun kita boleh hidup. Betul. Tapi kalau perempuan tidak tau. Setuju. Pasal tu kita mengangkit lagu tu, kita mengangkit perempuan tu dekat Negeri Sembilan ni. Itu kena faham tu. Kena faham tu. Dia tak boleh simply tapi kena faham apa maksud lagu tu. Itu lirik Datuk tulis sendiri kan? Ke dengan Wari tak? Setengah Wari. Okey, masa part rap tu Wari lah. Saya part mana yang Kejelabak. Bukan Kejelabak, itu Wari saya punya. Yang terlepas semayang subuh tu. Wak makan padi, lamang dalam buluh. Dah dapat yang dicari, jangan terlangsung semayang subuh. Kan. Tapi tu Waris nyanyi. Tapi lirik tu saya buat. Lah. Okey. Kombinasi lah di antara orang lama dengan orang baru. Macam mana boleh tercetus nak dengan Waris tu? Waris ajak saya untuk duet dalam lagu tu. Saya kata kau hantar lagu lu dia nak dengar lu. Dia hantar lagu, saya pun pekonan pula. Lagu cakap Negeri Sembilan lagi sonang lah. Atau adakah ini influence kepada anak Datuk Adam untuk jadi penyanyi rap? Adam ni saya influencekan dia, ajar dia rock dulu. Tapi tak masuk dalam kalau dia ni dia R&B, hip hop ni semua dia punya line lah. Dan dia pun dulu, dah banyak. Masa si Adam ni kecil-kecil dulu, Datuk letak depan piano, mainkan lagu-lagu kan, itu ajar piano. Waktu tu saya nampak lagi waktu tu dalam video ke apa kan. Tapi dia tak minat juga rock ni. Dia dalam dunia dia lah, budak-budak baru kan, dia sekarang social media, handphone, YouTube ni semua dia orang bukan dengar radio. YouTube tu lah dia punya kiblat dia tengok references dia. Reference dia kan. Lepas tu dia orang ni zaman sekarang pun mungkin bagi setengah orang rock tu dah habis. Tapi bagi saya, bagi dia orang mungkin dah habis. Yalah, tapi revolusi orang, revolusi mental ni kita tak boleh nak tahan. Betul, orang punya kemahuan, orang punya suka. So itu dia punya, saya tak ada macam setengah orang dia akan suruh anak dia nyanyi macam dia. Saya tak. Itu dia punya rights, dia punya hak apa kan. Betul. Dia punya, dan dia pun dah banyak kompos dan tidak mengecewakan, dia banyak bekerjasama dengan Yoni Boy. Malam ni dia pun ada live ni. Live LB dengan Yoni Boy dengan apa? Macam lagu kalau kau rasa tak dirasai. Itu music dia tu dia yang dengan Friday Loud dia arrange lagu tu semua. Itu baik tu, dah jadi apa soundtrack tu. Soundtrack apa nama ni? Budak anak-anak tebing, budak-budak tebing. Anak tebing salahku kan. Oh iya ke? Salahku tanya lagu itu pun dia juga. Oh, dia juga mana berbakat dah. Kira apa nama ni, si Adam E kan. Siapa tak tahu, Adam E tu ialah anak Datuk Atan. Saya sebenarnya nak suruh dia jadi politician. Ayo. Tapi masih lagi boleh channelkan. Tak ada masalah, dia baru lagi. Tapi masa mula-mula tu dia minat. Dia minat benda tu. Dia minat, dia debate lah apa lah. Tapi bila halfway, dia terus jadi macam, bila pula kau pandai berrap ni. Kalau mati dia minta barang-barang buat polis studio kat rumah. Saya pun tak tahu bila dia dah dapat benda tu. Si Adam ni sekolah mana tu? Dia
Dia darjah Kat Kuala Lumpur lah. 1 Taman Tun. Lepas tu form 1 dapat masuk SEDA. Tapi sekejap je boring dia, tak nak dia SEDA. Dia pindah balik ke sekolah Damansara balik. Oh, okey. Oh, dia tak masuk sekolah seni Kuala Lumpur? Tak. Ingat apa macam anak Datuk Jamal tu dia masuk situ. Adam tak. Adam ni dia banyak belajar sendiri dia. Dia banyak independen. Dia independen. Sekarang dia dekat Teles University. Okey, ni tu ada lagi. Teringat zaman sekolah dulu-dulu, Five Rockers Union, pesta hiburan Kingsway. Dulu semua ni Salem lah, Salem Celebration lah, Dunhill Tour lah, macam-macam dulu. Dulu syarikat rokok ni dibenarkan untuk menaja. Betul. Pasal tu lah kita dulu ada banyak show-show keliling Malaysia. Dan kadang malam tadi saya ada buat live interview dengan Ed Samad. Ada juga tercadang kata Ed Samad, apa kata dalam keadaan COVID, lepas COVID ni nanti syarikat rekod ni dia banyak duit, dia sponsor lah pergi show-show. Tapi dasar kerajaan kita tu dah tukar tak nak syarikat rokok. Tak payah lah. Kalau ada syarikat rokok ni boleh sponsor, bernyau lah sikit aktivitas lepas ni. Pasal kita sampai bulan Disember ni Ustaz, memang kalabu nampak ke depan ni. Kalabu memang sahih kalabu. Ke depan ni. Okey, kita baca ni satu lagi tu. Ini kawan saya ni, Ustaz je ni, Ustaz Zamri ni. Apa khabar? Dia orang Negeri Sembilan tapi kahwin orang Sarawak. Apa khabar? Saya suka ambil-ambil yang Datuk bebelan ke orang kampung yang doge benar, yang best bisa benar. Tak, yang masa sapu sampah tu. Itu video macam video PSA Datuk lah kan. Kan tapi orang Negeri Sembilan ya faham tu. Tak, saya essay sekarang ni, selepas Tok Mat, essay nak komersialkan bahasa Negeri Sembilan ni. Cantik tu. Cantik. Kalau kita tengok orang Kelantan, dia tak peduli. Dia cakap pasal Kelantan, dia cakap pasal Kelantannya. Kau nak faham, kau belajar lah. Di mana-mana pun. Begitu betul, juga bahasa orang putih. Kita yang mengangkat yang orang putih ni bahasa internasional. Pasal apa lah kita nak mengagungkan orang putih? Bahawasanya kalau kita tak belajar orang putih, kita tak bagi. Pasal kitanya sikap lah dari dulu kita tak peduliin bahasa kita. Saya setuju. Pasal masa saya pergi Jepun, kan? Tak ada pun Jepun memang tak faham orang putih. Dia cakap je Jepun. Kau faham tak faham akan lantak lah. Sama kan? Juga dengan Jepun. France Ustaz. Kalau Ustaz pergi France kan, dia cakap kita cakap orang putih. Dia tidak dah. Dia tak layan. Dia tak layan. Pergi France pergi hotel kan, cakap orang putih. Dia buat tak tahu lah. Pergi mampus dia kata. Ini kita yang jawab. Sedikit nak cakap putih, sedikit cakap putih. Okey, ni kita baca ni. Five Rocker Union 97, album kelahiran masa tu Tika Tampek. Grup-grup rock Malaysia baru nak naik. Ni Saudara Fazli kita dah sebut tadi. Kalau 7 tu waktu tu macam-macam dengan Battle of the Rock-nya, album macam-macam keluar, kumpulan ni semua pakai seluar kaki sempit tu lah. Macam yang Mamat Khalid buat tu, memang itulah sebahagian daripada kehidupan waktu tu. Tak, macam cendawan tumbuh. Selepas hujan. Aduh, macam-macam kumpulan tu kadang-kadang. Itu yang Tok Mat waktu tu, arwah Tok Mat. Kan dia tak bagi rambut panjang. Lepas tu tak boleh sampai Amy dengan Nawi kena pergi dekat RTM, kena potong rambut waktu tu. Buat live. Lepas tu baru boleh konsert. Konsert kesyukuran search. Tapi saya rasa masa tu Kojo paling tak berfaedah dia buat potong rambut live tu. Bingai nama. Orang tu pun dah meninggal tu. Bondo tu kalau kita fikir boleh Ustaz kenapa mulu buat macam itu? Kan? Aduh. Tak payah lagi live tapi dah sejarah tu, gimana sejarah lah pergi potong rambut. Kan? Tapi kadang-kadang masa tu orang politik gunakan benda tu untuk mileage dia orang. Betul lah kan. Itu tak dapat dipertikaikan lagi. Okey ni. Ustaz Zamri tu sebut tadi. Cantik Datuk. Saya setuju ambil-ambil ajak Datuk. Hidup Datuk Atan. Tu nak mengkomersialkan Negeri Sembilan. Okey. Ni satu lagi Ustaz ni. Ni Ustaz Hafiz ni. Tu. Saya minat suara Hatan. Garau campur merdu.
Terima kasih Ustaz. Ni nak bagi tahu Dusuki ni, Ustaz Dusuki ni. Dia mengajar tahfiz ni. Dia Datuk Kelantan. Sabana suara Datuk Atan ni bukan nak jack tau. Ini ikhlas depan-depan ni. Tak ada lagi orang yang dapat nyanyi macam suara Datuk Atan. Sampai sekarang carilah. Memang tak ada. Terima itu kasih. saya nak beritahu. Ini semua anugerah Tuhan yang tak ada tolak banding kat saya ni Ustaz. Ya, saya betul. rasa ini kalau orang kampung kita ngaban joki-jokian lah semua ni. Joki-jokian benar, betul. Jadi sebab itu kita dengar suara Datuk Atan daripada dulu sampai sekarang memang itu suara. Dulu zaman muda memanglah dia macam key pun tinggi-tinggi sikit. Tapi sekarang kalau nyanyi tu memang key ori lagi. Masih. Tapi ada juga kadang-kadang bila faktor usia ni, kita kadang-kadang kita nak cari orang ni yang kadang-kadang salah anggap nak key ori, nak ori tidak. Tapi kadang-kadang apabila meningkat usia, kita nak cari kita punya kelemakan dan kemerduan. Macam sekarang ni kemerduan kita dah kayak mana? Kalau macam dulu kita main G minor, sekarang kalau kita main E, benda tu lagi merdu, why not? Ya, betul. Ada macam orang masak lauk lah. Kalau kita formula awal cili banyaknya, tapi kalau kita tambah yang sadap, apa salah pula? Tu cerita. Ada yang dulu dia macam adalah kawan-kawan artis ni yang dulu dia keban tak boleh nyanyi Kiori dulu masa show. Tapi sekarang dapat pula dia nyanyi lagu Kiori tu. Ada setengah-setengah kawan lah kan. Yang pasal apa? Pasal masa dulu, dia sebenarnya bila kita makin berumur, kita makin disiplin di kita ni. Kita tak ada keluar malam, kita dah ikut benda-benda yang sepatutnya kita buat. Kalau dulu sajadah tu tak pernah jumpa, sekarang sajadah tu berdiri rapat dengan kita. Benda-benda sini, benda pun dengan izin Tuhan. Tuhan bagi. Tuhan bagi balik benda tu. Benda tu mungkin hilang tengah jalan. Oh, kau tak sedar diri, main dan ambil dah. Jangan main. Sebab Tuhan ni Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sebab itu kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu yang sentiasa kita bacakan dalam Quran, dalam sembahyang kita. Jadi bila itu sebagai satu doa, alih-alih Tuhan bagi balik. Apa yang dia ambil tu. Macam suara ni kan. Tapi kalau memburu rindu tu, memang dulu kalau nyanyi, memang itu Kiori sampai sekarang pun, Datuk masih nyanyi key berkenaan. Kan? Ku genggam itu memang kalau macam dulu, saya punya mungkin kita kelunakkan kita daripada A minor. Tapi sekarang ni kalau macam saya, kalau macam kita main kat G minor, kita dapat kita punya dongong tu lagi sedap. Kita punya twang tu, kita punya dongong tu. Dia punya kalau macam ngaji tu dia punya apa tu? Idram. Orang panggil tu. Idram tu. Dia punya dongong tu lagi berdongong lah. Kalau mengaji tu kalau betul dengar. Ni macam Ustaz Dasuki ni yang tanya kita tadi, memang dia kaki ni lah orang Taranum punya. Orang Taranum. Kita baca ni pula apa ni? Bila nak buat lagu baru tu? Ni. Ini pegawai penerangan kita ni. Sanusi. Dia kata bila saya ada buat lagu baru. Baru 3 bulan dulu. Tajuk lagu tu 5 Oktober. 5 Oktober 5 Oktober tu mengesahkan anak Bob yang meninggal kerana sakit pertumbuhan dia tu. 5 Oktober tu hari anak dia meninggal tu. Tu Bob buat lirik tu. Itu Datuk Solo. 5 Oktober Tapi cuba mungkin tengok ke YouTube ada. Nanti kita. Ni Sanusi cari dalam YouTube. Tu Datuk Kebahanan cari dalam YouTube, tengok 5 Oktober. Okey. Kemudian lagu yang saya buat 3 orang dengan Nash, Datuk Malik semua tu tak dengar ke Akhirat di Depan? Baru dengar. Saya baru dengar. Itu Datuk Nash bagi tahu, kata Ustaz tolong dengarkan lagu tu. Saya cari. Memang best lah. Akhirat di Depan. Ya. Tajuk tu betul lagu. Siapa buat lirik? Bob dan Datuk Zahid Hamidi. Datuk Zahid pun ada potensi juga buat dia involve dia bagi pendapat dia kan. Bob tu kan tuliskan idea Bob tu dicantikkan macam
kombinasi dua orang ni lah. Okey, yang ni pula suara ada karakter, dengan cara cakap pun dah tahu. Belum nyanyi lagi, setengah penyanyi cakap bunyi lain, nyanyi bunyi lain. Ni tu macam mana ni tu? Itu saya tak beranilah nak khabar pasal orang lain tu. Yang saya tahu, saya kalau bercakap macam tu bunyinya, nyanyi pun macam tu bunyinya lah. Agak banyak orang cakap lah Ustaz. Saya tak tahu betul tak betul tu tau. Tapi yang saya tahu, saya bercakap memang kalau saya rekodkan cakap, saya dengar, suara dia bercakap sama, nyanyi pun sama. Saya confirmkan betul. Okey, ini Dr. Azman. Dr. Azman ni dia di bahagian sumber teknologi pendidikan, TV pendidikan. 1987, Sangka Terasing tu. Itulah dia dalam album Nostalgia tu. Yang tu kat situ. Okey. Tak ngaso bunyi ke radio 2-3 kali dah spontok lepas tu. Tak. Memang tak ada tu Aduh, ini dah radio ni pun satu hal. Kita minta lah dengan apa pemilik channel atau channel manager apa ni, pastikan kalau macam Sinar FM tu, setakat ni main. Sinar main. Pasal memang khusus, memang khusus untuk orang lama. Macam Suria pun ada main. Tapi kombinasi lah. Bila permintaan di YouTube tu ramai daripada budak-budak baru ni, BBNU ni main. Saya pergi kerja daripada pagi tu kan. Pagi pukul 6.30 sampai kat pejabat lebih kurang 7.30. Ulang balik 2 lagu tu pun ada. Lagu baru tu dia ulang balik. Dia hari ini dia tidak fikir membantu industri. Dia hanya fikir how nak dapat rating, nak dapat orang beli iklan banyak. Itu dia fikir. Itu yang nak membantu dari segi industri, saya rasa tidak. Mana fokus dah pergi kepada bisnes. Dah fokus lebih kepada bisnes. Letak sopan tu kepada bisnes. Kita minta lah pada pemilik rancangan radio, stesen radio ni supaya check and balance juga. Kalau kata lagu BBNU tu okey, tapi minta maaf lah, lagu BBNU ni dia tak dik macam lagu dulu-dulu lah. Sama lirik kemudian dari segi kaedah penyampaiannya dan untuk sebagainya. Untuk bukan takbur tidak, tapi untuk mencari lagu yang evergreen sekarang tak jumpa Ustaz. Ya. Sekarang dah, kita kat Malaysia ni dah macam kat Hong Kong. 3 bulan dah lenyap dah lagu tu. 3 bulan dah lenyap dah lagu tu. Ya. Kadang-kadang lagu tu masuk juara lagu, kita rasa bila lagu ni, dan dengar tiba-tiba dah masuk final. Betul tak? Betul. Itu saya setuju. Tapi lagu ni entah siapa nyanyi pun tak tahu, kita tak tahu, tiba-tiba dah masuk juara lagu. Tapi kita nak bercakap tak boleh. Kadang-kadang pengurus stesen radio ni, dia je yang betul. Buatlah kat kau. Radio abah kau, buatlah kat kau. Saya sekarang macam tu je, kan? Yalah. Kalau kita pejuang pun kadang-kadang dia tak dengar juga. Itu tidak ada keseimbangan. Kesian kadang-kadang artis sini lama-lama macam Wak Ima search pun lah buat album, tapi tak kau dengaran kat radio. Betul. Jadi saya rasa macam tak apalah. Radio ni radio abah kau, buatlah kat kau. Macam itulah. Betul. Kalau ikutkan macam search, Gotik Malam Edan tu hebat album tu. Tapi tak ada. Dia pokok dia je kan. Yalah, dia pengurus. Kita ni tak pengurus kan. Itulah. Ada juga ni dalam ni radio ni. Tapi tak apalah. Lepas tu macam lagu gaya saya. Ustaz ada dengar lagu gaya saya tak? Lebaran Bonda. Tak dengar lagi. Ada tak? Ada Lebaran Bonda, lagu M Nasir buat, lirik Budi buat. Okey. Bintang Sulu jalan untukku pulang. Kan lagu tu. Tapi untuk dapat airplay, cik baiklah ada sinar, dapatlah sekali-sekali terdengar. Lama saya pun fed up. Apa kau lah kau nak main-main dah Cuma sinar dia ada main sekarang yang boleh kita maknakan kita nak memajukan industri dengan up balik lagu-lagu lama evergreen. Betul lah, tak ada lagu baru ni tak ada evergreen. Saya ingat dalam 10 tahun lagi orang tak ingat dah. Orang tak ingat dah lagu-lagu ni. Tapi lagu-lagu dulu, lagu-lagu memang nyanyian Datuk dan artis angkatan tu pasti orang akan nyanyi lagi. Apabila radio buat begini, tak secara langsung, untuk membesarkan sesuatu artis tu susah. Untuk artis jadi mega susah.
nak cari satu grup baru yang boleh jadi macam big band. Pasal dia mungkin popular di YouTube 40 juta, 50 juta orang tengok. Tetapi pergi buat konsert kau ada tak orang? Betul? Dia tak ada. Siapa nak tengok? Tak ada. Benar. Pasal apa? Pasal apa? Pasal kita 3 bulan dah tukar lagu baru. 3 bulan dah lagu baru. Lagi satu Ustaz, kau buat single. Kau nak pergi orang, peluru tak cukup. Betul? Betul tak? Dengan lagu Nak tu, pergi orang, nak pergi orang tak cukup peluru. Nak nyanyi lagu apa? Takkan nak nyanyi lagu Hindustan. Nak menyanyi lagu orang tak kena pula kan? Nak buat konsert tak boleh lah. Pasal tu lah berbahayanya single ni. Betul. Itulah. Cuma apa nama ni, dalam tahun 2002 tu Datuk keluar pula dengan lagu Palestin Jangan Menangis tu. Itu lagi satu saya peras. Saya pergi ke radio minta tolong putarkan sebenarnya duit tu kita nak dapat, kita nak hantar ke Palestin. Dia orang kata takut pasang lagu ni nanti ada pula orang cakap saya ni ekstrim. Lah. Apa ilah. Apa kaitan dengan ekstrim nyanyi lagu Palestin? Itu betul. Terpaning kalau saya tu. Lepas tu saya nak cari distribute, orang distribute pun tak nak lagu Palestin. Alamak dapat idea, pergi distribute kat kedai buku je. Aduh, inilah orang kita masalah benda ni ialah kita nak mengingatkan, nak bantu orang sana. Nak bantu orang sana, susah nak makan pun tak dapat. Kita sini katakan domam sebab makan. Sana domam tak ada makan. Kau tak percaya, cuba tengok meja tu. Tadi lebih pada buku besar dia. Ada balance letak. Itulah dia cerita kan. Dah kalau tak nak membantu lagi, siapa nak membantu? Memang tak ada. Entahlah. Tapi album tu salah satu album terbaik tu. M. Nasir buat tu. Kan. Tapi dia orang tak nak Tak tahulah play, tak nak main langsung. Aduh. Saya hantar ke Merayu, saya hantar kat sini. Lama-lama semenjak itu saya kawan, pokok dek kau lah. Kau nak main, kau main lah. Sekarang dekat YouTube ada. Ada, boleh cari dalam YouTube. Palestin Jangan Kau Menangis. Macam-macam lah. Banyak lirik-lirik yang baik tau dalam tu. Sahabat-sahabat radio dekat sini, ada ramai ni. Kalau boleh, kita upkan balik lagu-lagu yang kita bermesej macam ni. Daripada penyanyi yang baik, penggubah yang baik, buat lirik yang baik, arrangement yang bagus. Matlamat, dan point dia ialah, kalau misalnya kata lagu Palestin Jangan Menangis ni, kita tak bantu, siapa lagi nak bantu? Inilah cara dia. Tolong mainkan semula lagu otai-otai kita ni, supaya benda ni dapat jadi, kita katakan, satu naskah kepada generasi baru, jadi satu references juga. Kemudian tu lepas sebenarnya lirik-lirik macam kita orang, macam lirik macam M. Nasir, sebenarnya kalau ada ke lapangan macam Ustaz dah ada Kementerian Pelajaran, kita boleh buat masa dah habis COVID ni, kita duduk sintai, kita kupas apa makna lirik ni, baru boleh jadi ada message apa yang kita bagi, apa pembelajaran yang digunakan oleh words-words yang digunakan oleh Lolo, Bob, Amin Sahab semua ni. Saya setuju tu. Saya setuju. Benda ni kita boleh kupas, baru kita tahu, dan kita mempertingkatkan bahasa kita. Berapa tinggi nilai bahasa Melayu tu. Nilai bahasa satu. Kemudian mesej dekat situ. Ada mesej ketuhanan juga. Ada mesej yang kita katakan konsep dia hibur didik tu. Dalam kita berhibur, dalam lirik tu kita boleh mendidik juga. Mendidik masyarakat untuk ibadah ke, untuk akhlak ke, untuk buat benda baik. Itu saya setuju. Nanti saya utarakan juga. Ni ada bos-bos juga dalam ini. Tu boleh dengar tu, insya-Allah. Okey, kemudian kita baca ni. Apa ni? Pagi tadi LG nak request lagu Rindu Bertandang Lagi. Rindu Bertandang Lagi. Tu lagu tu. Kekasih pada musim-musim bersamamu. Tengok suara Datuk Atan. Suara Datuk Atan ni, untuk maklumat tuan-tuan, dia twang dah. Satu kaedah daripada ilmu menyanyi, dia twang. Dia macam nak sengau tak sengau macam tu. Dia pergi kepada hidung. Macam tu lah. Twang tak bertuang. Sombonglah. Okey. Ni, lagu-lagu tahun 80-an dan 90-an sedap didengar, alunan muzik pun tenang je, lirik menusuk jiwa. Lagu-lagu sekarang, aduh, tak masuk dengan kita, tapi budak-budak suka. Itulah. Memang itu lah.
Tak kisah kalau budak-budak suka rhythm yang baru, itu hak dia orang. Ya. Tetapi penggunaan bahasa tu biar betul. Kita sekarang ni banyak-banyak terikut dengan Indonesia punya Susu Galuh punya lirik lah sekarang. Contoh Betul lah. dia macam penggunaan perkataan. Kalau Ustaz tengok perasan tak? Banyak lagu hati-hati guna kau yang terbaik untukku, kau yang terbaik untukku. Sebelum ni banyak betul guna perkataan terbaik tu. Tak ada ke perkataan yang lebih elok daripada terbaik tu lagi? Betul. Kemudian tu saya tengok kan macam perkataan jangan pernah ada. Itu Indonesia tu. Memang banyak ada jangan pernah ada. Jangan pernah sayang, jangan pernah cinta. Itu apa tu? Ikut guru bahasa Melayu salah tu. Terbalik. Jangan kita katakan kalau kita dulu pakai apa? Janganlah ada kan? Janganlah kalau ada. kita dulu kita tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Ini jangan pernah ada. Jangan pernah ada, jangan pernah ada. Macam mana jangan lepas itu pernah pula? Macam confused. Macam kepala ada kepala pusing ke atas ke bawah ni tak tahu mana satu. Dah tunggang terbalik macam keluarga 69 cerita Piramli tu. Okey. Ini tu, apa tu? Datuk balik mantai tak? Tu Najib Jalil. Macam mana nak balik? COVID-19. Macam mana nak balik? Tapi rasa-rasa kalau ada, saya ada tulisan boleh balik untuk hantar barang-barang. Tapi mungkin saya kena balik ni pasal nak mengantar barang-barang untuk memberi kepada siapa yang memerlukan di kampung saya, insyaAllah. Balik lah tu, Najib. Nanti Datuk balik lah. Okey, ni ada daripada Azam Ramli. Aduh Ustaz, kenapa aku pula aduh? Azam ni. Okey, ni pula. Morosek kata Azman Abu Saudah. Morosek. Dia ada morosik. Abu Saudah Azman ni. Okey, tengok satu lagi. Ada Datuk, tajuk lagu Isteriku adalah adik kepada isterimu. Apa tu? Ada Datuk, tajuk lagu Isteriku adalah adik kepada isterimu. Macam mana tu? Dia nak sebut tajuk tu kan. Isteriku adalah adik kepada isterimu. Tajuk. Tak ada lah. Akan datang. Okey, tengok lagi ni lah. Datuk, Rombau Red Zone ni. Alah. Bukan Rombau. Datuk tak duduk kat Rombau ni. Tempat lain lah. Podeh. Tak, tapi hari ni kita kena respect jugalah. Hari ni dah 6 boleh tau. Hari ni ada 6 boleh saja. 6 boleh Itu maknanya dah semakin menurun dan sebenarnya kita ucapkan tahniah juga kepada frontliner kita dan orang-orang yang saya nak cakap kita ni kesianlah ke frontliners ni. Kesianlah, janganlah. Pasal saya terasa mana pasal saya anak buah saya doktor Ustaz. Dekat Putrajaya atas saya tahu. Itu dia pun kena kuarantin. Tak balik laki pun ada kat rumah. Pakai baju plastik tu so panih batam dia kan. Aduh kan. Macam itu rajun peluh dalam badan tu tahu. Kesian betul. Sebab itu kita kena memang kena duduk kat rumah dan jangan merayau melilau macam Datuk sebut dalam video Datuk. Datuk nasihat sikit tu dalam macam video tu. Malahu sini tak? Malahu sinun. Aduh, apalah. So kena dengar tu. Ini perintah kerajaan. Kerajaan buat ni bukan suka-suka. Malah kita ni bukan dalam Malaysia saja. Worldwide semua buat macam ni tau. Sebab nak putuskan rantaian tu. Tapi saya ni lah tu. Kalau pergi dekat kedai Aceh kan. Tak kira lah kedai Aceh ke kedai apa kan. Ini penjarakan social distancing tu. Dia buat tak tahu je. Itulah kadang. Dia ni orang-orang yang kadang macam nak tergajang juga. Kalau yang datang ke sini berdagang ke sini ni. Tak diapitnya undang-undang kita ni dah. Kalau kampung kita tu kan kasar bunyi tu. Tapi dia ni memang saya perasan tu Ustaz. Kan tak diapit ada kan. Ya macam pokok dek. Tapi macam saya berasa macam tadi saya pergi beli barang. Saya agak berbangga lah bila saya tengok dekat Jaya Grocers tu, dia punya jarak tu, dia jaga. So bila kita dalamnya Jaya tu, kita sendiri-sendiri jaga tu, kita automatically kita dah jarakkan. Itu saya rasa, dia punya kesedaran tu.
Tapi yang orang yang datang ni, apik pun tidak. Dia tak dengar TV, tak dengar radio, tak tengok TV. Kalau arwah abah saya tu, arwah abah saya dulu pemangi. Kalau benda-benda macam tu, baru teh. Terus ya, terus buruk. Baru teh macam tu ya. Padan muka. Kan? Dapat Tapi buruk ya. Yang saya nampak kat KL ni, kita tahu. Kita jaga kita memang nampak lah. Okey lah tu kan. Okey tu. Daripada mentor sikit lah kita sebelum kita tutup ni. Daripada mentor M. Nasir, kemudian Datuk keluar dengan masterpiece untuk Ramli Sarip ni. Saya ada buat 2 mentor. Mentor 2 pun ada. Tapi mentor 2 tu, kalau Ustaz dengar balik, Ustaz cari balik, saya nyanyi lagu Malam. Malam lah. Saya cari balik lah. Malam, bila rinduku bertambah dalam. Oh, M. Nasir punya. Cantik. Lepas tu baru saya pun berguru dengan Ramli juga. Jadi saya rasa saya pun berhak untuk meng-appreciate Ramli. Jadi pasal tu saya buat masterpiece. Masterpiece tu lah yang apa Zakiyahnya lagu. Ya, semua lagu Datuk Ramli lah kan. Lagu-lagu yang Ramli nyanyi. Zakiyah tu bukan lagu Ramli. Zakiyah tu adalah lagu Ahmad Albar. Oh, Ahmad Albar Indonesia. Ahmad Albar, God bless. Asal lagu tu, ya betul. Betul. Tapi kebanyakan lagu Indonesia, kalau masa tu dia tak popular. Macam lagu Camellia jugalah, itu Ebit G.A.D. Tetapi kalau Ramli tak nyanyikan, orang pun tak tahu lagu tu. Ya, betul. Betul. Jadi bila dinyanyikan oleh Datuk Ramli dengan Sweet Charity, popular lagu tu. Okey tu, kita baca dia komen ni. Duyun masuk Assalamualaikum, nyanyi sikit Datuk lagu Dari Kekasih Kepada Kasih. Aduh, minta nyanyi. Entah berapa kali ku coba membohong hati ini. Cukuplah tu. Saya sambung sikit. Hebat dilanda. Laki dah lagi dah. Biarlah. Kau dari apa itu? Mampui ke laut. Okey, ni tu ni daripada bekas timbalan ketua pengarah saya dulu. Sekarang dia jadi timbalan ketua pengarah dekat Nadma, iaitu Cik Azhar Namir tu. Cik Azhar Namir. Oh, Nadma. Datuk Rashid masih ada dekat Nadma lagi ke? Ada kot. Ada. Dia timbalan ketua pengarah. Ni Cik Azhar timbalan ketua pengarah. Assalamualaikum Ustaz dan tuan-tuan. Terubat rindu dengan suara Datuk secara live malam ni. Mantap katanya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Dia apa ni? Baru dia lepas pindah 2-3 minggu. Okey. Ni kawan saya ni Datuk Halim ni. Datuk Halim ni, Ustaz kita kena taat pemerintah baru, taat Rasul. Memang. Pemerintah baru ada hari ni kat Kedah pun ada pemerintah baru ni. Dah 2 orang terkojun. Okey, ni apa? Cikgu Azan. Dan apa lagu pun sedap kalau dengar Datuk Atam nyanyi. Itu anugerah lah. Anugerah Allah. Dia panggil gifted. Cikgu Ramli. Okey tu, kita nak penghujung dah ni. Baik. Okey, sekarang aktiviti semasa Datuk dah bagi tahu dah tadi. Cuma untuk aktiviti kita katakan kekeluargaan tu. Dalam keluarga sekarang apa aktiviti selepas Zuhur ke Datuk ada tadarus ke sama dengan saya? Kalau apa sekarang ni saya banyak membantu saya punya isteri dia punya berniaga tu lah. Baju dia lah apalah. Tapi tu kalau selalunya saya dengan isteri semenjak masjid tutup ni kita ke rumah lah. Saya berjemaah ke rumah. Berjemaah ke rumah lah. Alhamdulillah. Korang dapat perdarahkan lagu kan? Lagu pula bacaan Al-Quran. Satu yang saya perasan kebaikan bila ni kita dapat banyak mengingat balik ayat-ayat yang kita mungkin ada confuse. Mukadam dulu. Mukadam tu kita dapat ingat balik tu. Saya boleh Quran besar tu tahu depan nak sonang. Silap yang boleh selak. Tu orang tanya masa semayang boleh tak selak Quran? Boleh.
Pasal apa? Tak boleh? Boleh. Boleh. Tapi jangan duk selak. Habis 3 pergerakan kasar tak boleh lah. Tak boleh. Dia sekali ya. Sap. Sap habis. Lepas tu rakaat kedua, sap lagi. Boleh? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey. Ni Cik Azan bagi tahu Datuk Rashid dah pencen kawan. Oh, dah pencen dah Datuk Rashid. Sahabat baik saya tu. Dah pencen. Oh, dah pencen. Okey, baik. Okey Tok, nak tanya tadi, yang Datin buat baju apa tadi tu? Baju Melayu. Ada contoh, tengok ada. Ada khatan eksklusif. Bawa ni saya nak order ni. Nak order ke? Macam-macam khatan eksklusif. Tengok. Jangan main-main. Okey, macam mana nak dapat ni? Pergi Instagram ke apa? Bagi Instagram, khatan punya IG. Okey. Banyak ni. Macam-macam color ada. Macam-macam color ada. Jubah ada. Baju Melayu ada. Slim fit ada tu. Saya je modern. Saya punya Ustaz 2 in 1. 2 in 1 ni maknanya baju Melayu boleh, buka seluar dah jadi kurta. Tu kau. Mana panjang. Dia tak panjang. Dia bukan panjang ke bawah. Dia design itu saya desainkan sebegitu rupa. Oh, okey. So ini boleh dapat di IG Datuk Atan. Siapa yang nak kepada baju Melayu eksklusif Datuk Atan, boleh pergi ke IG Datuk Atan. Kemudian selain pada tu apa lagi? Jubah ada. Jubah pun ada. Jubah ada. Semua baju lelaki lah. Perempuan tak ada. Semua baju lelaki lah. Sebab tu eksklusif Datuk Atan. Tidak jadi Datuk Datin pula. Tak lalu. Kan sesido pula jadi kan tak lalu. Okey Tok. Last. Okey. Pesan kepada viewers kita. Dalam tempoh PKP ni, Ramadan ni, raya tak dapat raya ni macam mana? Last sekali sikit. Siapa yang saya faham akan kesedihan orang mungkin tak dapat balik kampung. Tak dapat jumpa mak, tak dapat jumpa abah, tak dapat jumpa wan. Tapi ini kita anggap satu ujian, kita harus redha. InsyaAllah kita berdoa sama-sama. Kau dapat cepat elok manalah tahu kan kau ada peluang balik, bersyukur. Kalau tidak kita redha lah. Okey, terima kasih Datuk Atan kerana bersama-sama dengan saya pada malam ini. Live Satu lagi, kita mesti menang. Stay at home, kita kena menang. Ya, kita mesti menang. Itu saran daripada kerajaan kita dan itu kata-kata daripada Datuk Atan. Terima kasih Tok. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Baik, insya-Allah.